Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah adik-adik di Seri Al-Hafiz kita sambung kepada subjek akidah tahun 3. Tahun 3, tengok adik-adik boleh tengok ada buku muka surat 28 dan 29. 28 dan 29 iaitu tanda-tanda hari akhirat. Okey, berlaku Allah mendatangkan tanda, mendatangkan alamat untuk berlakunya hari akhirat. Hari akhirat yang mana hari itu akan hari akhirat, hari penamat kepada bumi yang kita duduki sekarang. Akan berlaku kehancuran. Okey, dia ada tanda-tanda, terdapat dua tanda. Adik-adik kena faham dua tanda, iaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar untuk berlakunya hari akhirat. Hari akhirat ataupun hari kiamat. Maknanya hari itu bumi akan dihancur, langit akan digulung dan semua akan dimatikan. Okey, ada tanda-tanda, kita tengok kepada tanda-tanda. Adik-adik tengok tanda-tanda kecil hari akhirat. Okey, yang pertama, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Sebab apa? Sebab bumi kita dah tua sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah adik, untuk pengetahuan adik, kelahiran Nabi Muhammad sendiri itu ialah kelahiran yang menunjukkan dekatnya kita kepada hari akhirat. Nabi Muhammad ialah Nabi yang diutuskan dan terakhir sekali. Maknanya ngelas sekali pada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampailah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menjadikan tanda kecil berlakunya hari akhirat. Okey. Lahirnya pendusta, yang tanda yang kedua lahirnya pendusta yang mengaku dirinya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai mengaku dia tu nabi, ramai mengaku dia tu rasul, mengaku dia tu utusan Tuhan. Sedangkan nabi dan rasul terakhir kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adik-adik tengok berita sebelum ni ada mengaku sebagai rasul, ada mengaku ke Tuhan, sebelum ayah Pen mengaku Tuhan, macam-macam. Okay, seterusnya tanda-tanda kecil hari akhirat juga. Ilmu pengetahuan dilenyapkan iaitu dengan mematikan para ulama. Jadi ulama ilmu yang berada, banyak khazanah ilmu berada pada ulama. Jadi macam mana Allah menarik ilmu daripada muka bumi ini dengan Allah mematikan para ulama. Jadi bila setiap kali kita dengar berita ulama ni meninggal, kita kena insaf, kita kena berfikir, kena bertafakur. Adik-adik kena tengok. Itu ialah tanda-tanda kecil hari akhirat. Okey, berlakunya banyak gempa bumi. Adik-adik tengoklah berita, banyak berlaku gempa bumi, banyak berlaku bencana alam. Itu antara daripada tanda-tanda kecil akhirat. Masa dan jarak yang seterusnya, masa dan jarak semakin pendek. Yang seterusnya, masa dan jarak semakin pendek. Adik-adik akan perasan masa dulu dan masa lah ni sama 24 jam. Tapi Allah telah menarik daripada kita keberkatan masa itu. Sebab tu kita rasa pendeknya masa. Sebab tu masa zaman ustaz kecil, ustaz pergi sekolah, nak tunggu daripada pagi sampai tengah hari tu lama. Sangat lama ustaz tunggu. Allah lamanya. Ustaz balik sekolah daripada ustaz belajar sekolah rendah. Ustaz balik nak tunggu pukul 1.10 tu lama. Tapi sekarang 1.10 tengok dah pukul 1 lah. Dah berapa bulan, dah berapa tahun dah masa berlalu dengan cepatnya. Jadi masa sama tapi Allah menarik keberkatan masa itu. Okey, seterusnya banyak berlaku fitnah dan maksiat dalam masyarakat. Dan cepat pula maksiat ni, fitnah berlaku dengan cepat. Sebab apa? Sebab ni lah telefon. Telefon ni dia akan menjadi satu medium. Adik-adik jangan lara. Sebab banyak kajian menunjukkan telefon ni dia boleh buat berlaku. Akses tekan boleh berlaku. Sebab tu dia akan menjadi kajian menunjukkan telefon ini boleh menyebabkan ketagihan. Jadi ketagihan yang baru, sebelum ni adik dengar adik buat kerangan pasal penagihan dadah. Sebab terbaru ni ada pasal penagihan gadget. Yang adik-adik tengok lah ni lah.
ke untuk kebaikan tak apa. Tapi bila terlampau banyak sangat, terlampau banyak benda yang boleh diakses, sampai ke terlara, sampai ke Ustaz berpesan pada diri Ustaz juga sendiri, sampai kita terlupa, sampai kita gali. Okey, seterusnya. Tanda-tanda kecil, harta yang melimpah ruah. Harta yang Allah kurniakan semakin melimpah ruah. Okey, seterusnya. Banyak bangunan tinggi. Manusia ni, adik-adik tahu, dia berlumba-lumba mencipta bangunan yang tinggi. Adik-adik boleh tengok di Kelantan ni pun ada banyak. Di apatah lagi di Malaysia dan seluruh dunia, manusia berlumba-lumba membangunkan, mencipta bangunan yang tinggi. Okey. Terlantiknya, seterusnya. Terlantiknya orang-orang yang tidak layak untuk memegang sesuatu jawatan. Jadi, ada pemimpin sesuatu negara, sesuatu tempat, sesuatu organisasi, dia tak layak pun. Tapi dia dilantik jadi pemimpin. Dia dilantik menjadi, contohnya sebuah negara tu dilantik sebagai presiden. Sedangkan dia tak layak. Dari segi Islam pun, Islam yang dia tidak faham Islam. Dan dia akan menyusahkan umat Islam. Dia akan menzalimi umat Islam. Itu tanda-tanda kecil hari akhirat. Okey, kita pergi pada tanda-tanda besar hari akhirat. Ada banyak, ada khilaf, ada inilah pandangan ulama, tapi ustaz baca, ustaz terang berdasarkan buku adik-adik ni lah, buku adik-adik guna ni. Jadi terbitnya matahari dari arah barat. Ni adik-adik dah biasa dengar, matahari ni biasa terbit sebelah timur. Terbit pada sebelah timur, terbenam barat. Tapi tanda-tanda besar ni, ia terbit daripada arah barat. Seterusnya, tanda yang kedua, keluar sejenis binatang dabah. Binatang tu dabah dari bumi. Binatang tu wallahu alam bentuk dia macam mana. Tapi binatang lah akan keluar daripada perut bumi. Seterusnya, lahirnya Imam Mahdi. Okey, Imam Mahdi ni nama dia dan nama ayah dia sama dengan nama dan ayah Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Mahdi ni nak cerita, adik-adik tengok, adik-adik belajar, kalau ustaz sendiri belajar pasal Imam Mahdi ni saja 2-3 jam belajar. Jadi untuk penerangan ringkas ini, adik-adik sekadar tahu sahaja, iaitu Imam Mahdi ni, kalau ustaz nak cerita sini panjang. Jadi Imam Mahdi ni dia akan membawa kehidupan kepada keselamatan dan kesejahteraan. Dia akan lawan puak-puak kafir, puak-puak Dajjal. Imam Mahdi. Imam Mahdi lah. Okey, seterusnya. Munculnya Dajjal. Ni nak cerita Dajjal pun 2-3 jam. Jadi, Ustaz cerita dulu pasal ni lah. Dajjal ni, dia mengaku diri dia Tuhan dan dia akan usaha untuk menyesatkan. Dia akan mengkufurkan manusia-manusia ni kufur pada nikmat Allah. Kufur pada Allah. Jadi, Dajjal ni, dia akan berusaha untuk merosakkan manusia. Sebab tu adik-adik di surah Al-Hafiz baca surah Al-Kahfi. Nabi kata, siapa-siapa yang baca, hafal, dia akan diberi perlindungan dan dijamin daripada mendapat fitnah Dajjal. Ujian Dajjal ni besar. Sejak daripada bumi ni diciptakan, tidak pernah lagi Allah mengeluarkan fitnah ujian yang paling besar, melainkan ujian Dajjal, penurunan Dajjal ni. Adik baca sama, okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ila al-akhir ayat. Adik-adik baca sama surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dalam riwayat lain ayat 101 sampai ayat 110. Insya-Allah. Jadi Dajjal. Munculnya Dajjal. Cerita dah, okey? Tanda besar hari akhirat seterusnya, turunnya Nabi Isa AS menegakkan semua syariat Islam. Nak cerita pasal Nabi Isa ni pun panjang juga. Cuma adik-adik dah tahu, Nabi Isa ni berada, Allah simpan sebagaimana Allah menyimpan dulu. Allah Tuhan yang sama menyimpankan Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Allah simpan Nabi Yunus. Adik-adik biasa dengan nasyid. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Siapa adik-adik?
Adik-adik teruskanlah baca. Jadi ayatnya sebagaimana Allah simpan Nabi Yunus dalam perut ikan Nun, Allah Tuhan yang sama menyimpan, Allah stop dulu, Allah tidak mati lagi. Nabi Isa sedang berada di dan akan menunggu untuk turun untuk menegakkan semua syariat Islam. Jadi insya-Allah peristiwa-peristiwa ini akan menyusul dan kita tidak tahu bila. Hikmahnya supaya kita ni sentiasa bersedia. Allah tidak ayat bila. Allah tak ada ayat 20 21 kalau kiamat. Tidak diberitahu dan kita pun tidak perlu benda masa ni tidak terlalu penting berbanding amalan kita dan ilmu kita. Jadi kita tidak perlulah bekerja-kerja nak tahu bila, nak kaji bila hari kiamat, sedangkan amal dan ilmu dan amal kita kurang. Jadi peristiwa besar di hari akhirat akan berlakunya tirupan sangkakala, akan berlakunya hisab ataupun perbicaraan. Adik-adik akan cara, bukannya akan lepas gitu je mati, tak ada. Dia akan berbicara. Allah yang Mahathir akan cara ni masuk syurga ke masuk neraka, pembalasan. Dan timbangan mizan. Okey, itu adalah peristiwa besar di hari akhirat, insya-Allah. Adik-adik faham, adik-adik saling lah tanda-tanda ni dalam buku ni, muka surat 28, 29 dan 30, insya-Allah. Adik-adik salam 10 akhir Ramadan. Ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.